Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton di Siakap Keli. Okay, Mah, diam tak diam, sedar tak sedar, Yes. dah masuk 1 Jun 2022. Dah Kita berada dalam orang kata pertengahan, pertengahan tahun 2022. Apa yang kata? Apa Macam mana pencapaian dengan yang pencapaian? kita dah Azam. capai, azam ke dah capai Azam yang ke kita kan? duk azam masa 1 Januari tu dah ada yang dah terlaksana ataupun masih lagi dalam proses. Jadi Harapnya dah banyak lah pencapaian sebelum nak menuju orang kata hujung 2022. Ya, itulah sedar tak sedar tahu-tahu 2023 tahu-tahu kita dah tua. Canen. Tak bersedia lagi kat arah itu. Okey, jadi kita nak ucapkan kepada semua penonton-penonton kita pada hari ini, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kami pada petang ni dan kita doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan baik-baik saja, sihat-sihat saja. Jangan lupa untuk ceria-ceria selalu. Jangan stres-stres. InsyaAllah. Kita nak bawakan topik juga, topik berkaitan dengan sukan dan juga wanita hari ini. Ya, betul. Okey Zah, sebenarnya bila kita ceritakan tentang topik tentang sukan dan juga wanita ni, kita orang kata sentiasalah dimainkan dengan sentimen-sentimen, ya, kan? Betul. Maknanya kalau kita tengok, kita macam bila bercakap pasal sukan ekstrim ni kan, apa yang saya boleh cakap macam makin lama makin ramai pula peminatnya. Betul? Makin ramai pula yang kata nak mula menceburkan diri dalam sukan ekstrim ni. Dan secara jujurnya, ni confession secara jujurnya memang Izzah sendiri pun ada rasa macam nak try. Kita pernah lah ni tapi taklah ekstrim mana. Sukan apa dah pernah join? Malu je kita berdepan dengan pendaki-pendaki yang dunia ni kan. Aduh, malunya kita nak cakap. Tak adalah, maksudnya macam Izzah sukalah macam Skytrack ke, yang obstacle tu kan. Izzah suka tapi tak adalah ekstrim kan. Kalau kita Sebab panel cakap kita hari ni pun easy je tu kan. Itu bukan ekstrim tapi kiranya Izzah adalah rasa macam nak paragliding ke. Tapi memang banyak tau tempat-tempat dekat dalam Malaysia sendiri yang berkaitan dengan sukan ekstrim dah banyak. Kan? Betul. Dekat mall-mall pun dah banyak indoor punya sukan ekstrim kan Zah? Ya, betul. Memang kalau kita tengok kadang-kadang ada setengah mall yang mana kita boleh buat macam indoor activity tapi sukan ekstrim lah. Macam indoor wall climbing ke. Yes, betul. Betul. Dan sebenarnya Mah, tapi sebenarnya kalau kita tengok Mah, sukan ekstrim macam Imah sebutlah tadi, banyak sentimen. Banyak sentimen-sentimen yang mengaitkan yang sukan ekstrim ni sesuai untuk lelaki je. Tak sesuai untuk wanita, terutama wanita-wanita yang bertudung. Yes, betul. Imah setuju benda tu. Walaupun sekarang kalau kita tengok kan, sukan ekstrim ni sebenarnya dah ada potensi. Ya, betul. Ya, ada potensi untuk lebih jauh yang orang kata dilibatkan dengan antara lelaki ataupun wanita tu sendiri kan. Betul. So hari ni sebenarnya Izzah, kita punya topik hari ni adalah wanita dan juga sukan ekstrim ni sebenarnya boleh ke kan? Boleh ke tak boleh sebenarnya betul. Persoalan dia, kita letak persoalan itu sebenarnya boleh ke, wajar ke tak wajar sama ada sukan ekstrim ini didedahkan kepada golongan wanita. Betul. Jadi sebab itulah bersama dengan kita, bukan pendaki biasa-biasa, bukan orang kata kalau nak mendaki gunung dekat Malaysia ni easy sangat lah orang kata kan. Kita beroga pun tak lepas dia kantoi kan. Alamak, macam mana ni, malu lah kita ke. Kita punya tetamu kedua kita juga tak kurang hebatnya. Bukan seorang pasukan kembara Sri Kandi Prihatin KSP dan juga pernah orang kata mencari menaiki Gunung Elbrus dan juga itu apa dia, Ummu Farah Haida binti Zulkifli. Okay, kita ucapkan selamat datang kepada kedua-duanya walaupun secara maya. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini. Okay, jadi sebelum kita meneruskan live kita pada hari ini, suka untuk Izzah ajak kepada semua penonton kita pada hari ini, jangan lupa untuk like live kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tinggalkan juga komen-komen yang bermanfaat, komen-komen yang positif. Kalau korang ada juga pandangan, wanita tak selesai untuk melakukan sukan ekstrim, boleh tinggalkan juga dekat ruangan komen, ataupun korang nak kongsikan juga apa sukan ekstrim yang pernah korang buat, boleh tinggalkan. Boleh share juga pengalaman. Kok lah, saya pernah naik Gunung Everest juga. Boleh share. Okey, lagi Imah share, saya pernah mendaki Broga. Okey, kita sama gurau-gurau saja. Jadi kita nak tahu juga mungkin daripada pandangan Cik Ummu, apa yang menyebabkan Cik Ummu tertarik melibatkan diri dalam sukan ekstrim dan sejak bila juga? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita Izzah dan Imah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton Siakap Keli. Okay, saya bermula dengan terdorong untuk mencuba sukan ekstrim ataupun sukan lasak ni sejak kecil lagi lah.
ibu bapa saya ni adalah seorang yang aktif bersukan. Di setiap petang diwajibkan kami adik-beradik untuk keluar dari rumah untuk bersukan bersama dengan keluarga, sama ada main badminton, jogging, berbasikal dan sebagainya. Jadi bermula sejak umur 10 tahun saya terlibat dengan pendakian bukit serta aktiviti rekreasi seperti flying fox melalui program sekolah lah. Dan masa sekolah menengah pula saya diperkenalkan dengan sukan kayak dan bergiat lebih aktif dengan sukan rekreasi melalui aktiviti unit beruniform Pandu Puteri. Jadi penlibatan dalam aktiviti rekreasi dan sukan lasak ni bukanlah satu perkara baru bagi saya. Dan alhamdulillah penyertaan saya dalam Askar Wataniah, Kelab dan Persatuan Rekreasi masa pengajian degree di IAA dan juga master di UM banyak memberi peluang dan membuka mata saya bahawa there is a big world out there to be explored dan inilah menjadi batu loncatan untuk mencuba dan pergi lebih jauh dalam bidang rekreasi dan sukan ekstrim. Betul Mak. Ini juga orang kata start pada family tu. Ya. Family dah grow, orang kata dah biasa dengan sukan-sukan lasak, sukan ekstrimnya adalah perkara yang biasa kan. Maknanya mendapat sokongan lah, sokongan yang baik daripada keluarga. Okey. Dan nak berbalik semulalah kepada Cik Umu, di mana kita tahu yang Cik Umu membawa imej wanita bertudung, wanita berpudah kan. Jadi bila kita melihat imej sebegini, kadang-kadang kita punya masyarakat ni pun ada dia kata tanggapan-tanggapan yang mungkin orang kata apa, yang mereka ni merasakan yang mereka yang membawa imej seperti ini, mereka ni lebih tertumpu ataupun terarah kepada perkara-perkara yang aktiviti-aktiviti yang berbentuk kerohanian ataupun dan bentuk kebajikan semata-mata. Dan sebenarnya Izzah sendiri pun jarang sebenarnya tengok macam imej yang dibawa seperti Kak Umu melibatkan diri sampai ke tahap ini. Melibatkan dalam sukan ekstrim sampai ke tahap ini. Dan kita nak tahu juga mungkin ada cabaran yang dihadapi oleh Cik Umu sendiri kan. Mungkin ada sesetengah individu, sesetengah pihak yang bila dia nampak penampilan ataupun imej yang dibawa oleh Cik Umu, dia terus meletakkan satu tanggapan yang negatif. Dia terus kata macam, boleh ke dia ni kan? Boleh ke dengan imej sebegini? Boleh ke sampai ke puncak? Kita nak tahu juga. Ataupun ada cabaran-cabaran lain yang perlu dihadapi oleh Cik Umu. Mungkin Cik Umu boleh kongsikan. Kenaan cabaran sebenarnya kritikan masyarakat. Betul, imej hijab, jubah ke purdah ke seringkali kita kaitkan dengan aktiviti kerohanian lah. Ini saya tak sangkal sebab saya sendiri terlibat dengan majlis taklim, aktiviti dengan Jabatan Agama Islam, NGO Islam. Jadi apabila saya bawa imej sebegini dekat arena yang berbeza, pada awalnya memang ramailah yang berpandangan sinis ataupun ragu-ragu dengan keupayaan saya ni untuk melakukan aktiviti lasak dan sukan rekreasi. Ada juga yang menjauhkan diri. Sebab tengok kita pakai macam ni kan, berbeza dengan penggiat sukan lasak dan rekreasi yang lain. Jadi ada yang mengatakan bahawa penampilan saya ni tak sepatutnya berada dalam arena sukan sebab benda ni boleh menimbulkan fitnah dengan tuhmah lah. Jadi adakah bidang ini hanya terhad jadi bidang ni terhad kepada orang yang berpenampilan tertentu ke? Kena pakai tight pants, baju ketat ataupun tak berhijab. Dia tak boleh macam tu sebab ia seakan menafikan hak seseorang untuk beriadah ataupun melakukan aktiviti sukan sebab kerana penampilan tertentu. Jadi kita macam judge orang based on dia punya penampilan, okey ni tak boleh ni, dia kena duduk certain area saja. Namun alhamdulillah Allah dah bantu saya untuk buktikan bahawa penampilan ni sebenarnya tak mengekang keupayaan mental atau fizikal seseorang. Dia juga menjadi satu unsur dakwah lah bagi saya dengan menunjukkan Islam ni dia tak halang untuk kita bersukan, malah menganjurkan umat dia untuk lelaki ke perempuan ke untuk beriadah, jaga kesihatan. Dan seorang wanita muslimah pun dia boleh jaga solat, jaga aurat, pergaulan walaupun ketika melakukan aktiviti sukan lasak. Yang menjaga diri selaras agama, tidak mengurangkan keupayaan dia untuk pergi lebih jauh lah dalam sukan lasak ni. Saya pendirian yang ada pada pendaki yang sangat perlu ada pada setiap umat Islam. Betul. Dalam melakukan aktiviti. Kadang-kadang memang ada setengah yang macam-macam wanita yang membawa imej yang sedemikian yang rasa macam boleh ke dengan penampilan macam ni. Takut untuk terima kritikan daripada orang. Betul. Macam tak sanggup ataupun tak mampu untuk menahan tomahan daripada masyarakat. Dan sebenarnya words yang dikeluarkan daripada Cik Umu ni memang itulah. Sebenarnya daripada pendaki-pendaki kita hari ni memang Izzah rasa macam okey. Memang sangat memberi inspirasi lah sebenarnya. Kita ada satu aura semangat tu. Ya. Ini online ni mungkin kita kena offline lepas ni baru kita rasa lagi aura kan. Tapi nak tanya juga kepada Cik Umu.
Mungkin ada pencapaian yang nak dikongsikan juga. Segi pencapaian berkaitan sukan ekstrim ni, saya telah mencuba pelbagai aktiviti rekreasi dan sukan lasak lah sejak peringkat sekolah seperti yang saya nyatakan tadi, seperti zipline, flying fox, rock climbing, kayak berakit arus deras, eksplorasi gua, zorbing, abseiling dan juga paragliding dan juga mendaki gunung lah. Tapi setakat ni yang benda yang saya anggap sebagai pencapaian adalah pendakian saya ke puncak tertinggi di Eropah lah, serta Everest Base Camp dan juga berkayak di Laut Cina Selatan. Ini merupakan pencapaian tertinggi kerana ia bersifat patriotik serta bertujuan amal. Okay, pendakian ke Gunung Elbrus ni adalah sempena kemerdekaan ke-60 serta misi bagi projek Kembara Serikandi Prihatin, projek oleh Persatuan Kembara Negara. Projek ini bertujuan untuk memperkasakan wanita melalui sukan, pendakian dan pendakian ke Everest Base Camp pula merupakan satu acara amal oleh Muslim Aid dalam mengumpulkan dana pendidikan untuk anak-anak pelarian dan asnaf. Dan manakala ekspedisi kayuhan kayak di laluan Laut Cina Selatan adalah anjuran Kelab Rekreasi JTM dengan jarak melebihi 100 km di open sea lah, dilaksanakan bersama aktiviti pemeliharaan laut serta diakhiri dengan mengapungkan jalur gemilang terbesar ketika tu sempena kemerdekaan ke-57. Jadi ini antara perkara yang saya anggap sebagai pencapaian walaupun bukanlah di tempat dan puncak yang tertinggi ataupun di tempat laut paling dalam, sebab ia tak bertujuan untuk kepentingan dan pencapaian diri semata-mata, tapi lebih kepada memberi manfaat dan inspirasi kepada orang ramai. Dan saya rasa pencapaian tertinggi adalah dalam semua ni menjaga solat, aurat dan pergaulan dalam aktiviti yang kita lakukan ni. Okey, itu tadi kita dah tahu kata pencapaian. Bukan sebenarnya kalau dengar daripada cerita daripada Cik Umu memang sangat terkesan tau. Ya, sangat terkesan. Macam tu. Sangat banyak orang kata cabaran, rintangan yang perlu mereka tempuhi untuk sampai ke puncak tu kan. Dan okeylah, itu kita tahu sedikit pencapaian. Okey, saya nak berbalik kepada kita punya Cik Umu Farah. Okey, Cik Umu Farah, seperti yang saya tahu, Cik Umu Farah pernah orang kata mendaki Gunung Elbrus pada tahun 2017 merupakan satu-satunya wakil tunggal pasukan Kembara Serikandi Prihatin yang berjaya sampai ke puncak. Jadi saya pasti sangat banyak cabaran semasa orang kata nak mendaki tu kan. Ada yang katanya patah balik, kawan-kawan semua patah balik, tapi Cik Umu ni masih lagi meneruskan pendakian terus hingga ke puncak. Jadi mungkin boleh dikongsikan masalah cuacanya macam mana. Silakan. Okey, misi pada tahun 2017 tu adalah menjejakkan kaki ke puncak tertinggi Eropah sempena hari kemerdekaan lah. Jadi kita target masa tu untuk sampai ke puncak tu hari kemerdekaan. Jadi Puan Hanisah pun dah pernah sampai ke gunung yang sama. Tapi gunung yang sama tapi mungkin cabaran dia berbeza lah mengikut keadaan semasa pendakian. Jadi ini membawakan saya kepada pengalaman kami tim Kembara Serikandi, di mana masa percubaan pertama kami terpaksa membatalkan pendakian lah dan berpatah balik sebab masa tu ada ribut salji, ada angin yang kuat dan suhu yang sangat dingin. Masa tu dia mungkin negatif 18 macam tu, tak silap saya. Masa awal tu lah negatif 18. Dia tak beza macam tahun lepas ada satu tim yang pergi dia negatif 20 dan negatif 20 tu dia punya situasi angin lebih kurang masa kami naik dan 5 orang pendaki meninggal lah. Tahun lepas ni, cerita tahun lepas ni. Saya balik pada cerita saya pula. Akibat daripada ribut salji yang berterusan ni, salji yang banyak tu dia cair. So di bahagian bawah lembah dengan gunung tu dia cair tu dia jadi tanah runtuh dengan banjir lumpur. Jadi dia rosakkan jalan utama kat perkampungan tempat kami mendaki lah. Jadi masa ni kami diancam dengan gangguan elektrik, dah hampir terputus bekalan gas dengan makanan. Masa ni juga line telefon, internet tu semua tak ada, terganggu. Jadi berita tentang status semasa kami tu tak dapat nak dimaklumkan kepada pihak berkuasa ataupun kerajaan Malaysia. Berita ni dia memang masuk dekat dalam international news. Jadi bencana yang ni yang melanda wilayah nama dia Kabardino-Balkaria. Disiarkan dekat stesen TV antarabangsa lah. Jadi ahli keluarga kami masa tu terkejut dengan panik. Jadi masa tu Perdana Menteri Malaysia masa tu Datuk Seri Najib dia ambil inisiatif, dia kerahkan pegawai kedutaan dengan pegawai Kementerian Pelancongan untuk dapatkan bantuan kerajaan Rusia untuk kesan lokasi kami lah, lokasi semasa masa tu, dan uruskan perjalanan keluar dari tempat bencana dengan kerjasama tentera Rusia. Jadi ini masa ni, ini adalah lepas percubaan pertama tu yang memang tak menjadi, ada ribut salji semua tu kan.
dia dah keluarkan kenyataan rasmi nak buat misi menyelamat. Jadi sebenarnya kami dah diarahkan balik ke satu poin yang di mana tentera Rusia akan ambil kami dan bawa keluar daripada kawasan tu. Jadi kami sebenarnya masa tu tersepit. Misi tak settle lagi ni. Macam mana? Dalam situasi ni saya faham memang kita kena utamakan keselamatan pendaki seperti yang Puan Hanisah maklumkan tadi. Apa-apa pun kita ambil kena buat perkiraan keadaan lah dan bincang bersama mountain guide masa tu. Masa yang tinggal masa tu 2 hari. Dia sebenarnya bukan suicide mission kita panggil apa ya, sebenarnya kerja gila lah kalau 2 hari tu habis kita punya visa kena tangkap lah dengan kerajaan Rusia kan. Kami buat keputusan masa tu banyak buat semayang hajat, keputusan bincang apa semua, dan berbaki 2 hari tu kita buat percubaan kedua walaupun masa tu peluang dia agak tipis lah sebab window ataupun kita panggil tempoh masa cuaca baik antara ribut tu agak sempit, maknanya beberapa jam saja. Tapi ini kiranya cubaan berani mati, kita buat juga cubaan kedua, dah harung juga ribut salji, angin yang kuat. So masa ketinggian 5,000 meter, 5 daripada pendaki terpaksa turun dah akibat keadaan yang tak mengizinkan. Masa tu saya sudah mara ke depan, sampai satu masa tu dia start dia punya window cuaca baik. Masa itulah ada seorang messenger ataupun pendaki sokongan yang datang bagi tahu dekat saya, dia kata semua pendaki semua dah turun. Dia kata tinggal awak seorang je. Dia kata sekarang ni awak decide lah, awak nak teruskan ataupun macam mana. Kita ni macam memang dah penat, harung salji. Saya dah rendah, kecil. Ada harung ribut salji pula setinggi peha. Air mata pun masa tu dah bertukar jadi ais dah. So kita kena buat keputusan yang cepat lah. Sebab cuaca akan bertukar balik, maka dia akan start balik ribut. So masa window tu lah, masa tu sekilas saya ingat ada surah Al-Baqarah tak silap saya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan memberati seseorang melainkan apa yang terdaya oleh dia. Masa tu macam kenapa tiba-tiba macam ingat macam ni kan. Jadi masa tu terfikir, ya Allah, aku ada kat sini dalam ekspedisi ni untuk menggalas tanggungjawab menyempurnakan misi kemerdekaan ni adalah dalam aturan kau. Kalau kau percaya pada aku, kenapa aku tak percaya pada diri aku sendiri? Masa tu memang dah kaki macam seret dah lah kan, nak mendaki tu memang kira seret dah sebab dah tak ada tenaga. Jadi berbekalkan semangat sahabat-sahabat pendaki yang lain, doa ibu bapa, doa sahabat-sahabat dan rakyat Malaysia, saya teruskan pendakian. Alhamdulillah Jalur Gemilang direzekikan untuk berkibar di puncak Gunung Elbrus sempena kemerdekaan ke-60. Alhamdulillah. Saya tak tahu nak cakap mana. Saya rasa macam sup betul. Makan dalam hari ni. Tapi sedikit sebanyak memang terus terang Izzah cakap benda tu membantu, memberi semangat yang baru kepada tapi kan macam dan juga penonton. Macam puan macam Cik Mufarah sendiri kan, mendaki tu nak mengambil masa berapa lama? Kalau saya masa tu daripada bawah sebabkan ada ribut semua, dia 9 jam dan turun dalam masa tu, turun sekejap je sebab kita masih dalam window ataupun cuaca yang baik tu. Cepat-cepat macam ibarat macam berlari-lari lah kita. So turun dalam 3 jam lebih macam tu. Tapi kan Cik Mus, Izzah nak tahu juga lah, mungkin lah masa tengah berlaku orang kata ribut tu kan. So Izzah sendiri tengok video yang Cik Umur kongsikan di YouTube Cik Umur sendiri, di mana yang kita nampak dekat skrin Izzah masa tu lagi putih je. Cik Umurnya kita nampak lah tapi cipi-cipi je kan. Kita tahu memang cuaca pada ketika itu sangat teruk. Izzah memang nampak macam kita tengok berdua kan. Memang sangat orang kata teruk lah. Ada tak orang kata terdetik lah macam rasa kita dah tak boleh kan, rasa macam selamat ke aku ni kan. Ada pula berita apa orang panggil macam Cik Umur cakap tadi, ada tanah runtuh kan semua kan. Macam ada tak rasa aku ni boleh selamat lagi ke tak? Kan? Ada tak rasa macam tu? Ada memang ada rasa macam tu. Setiap kali sebelum saya mulakan apa-apa ekspedisi ataupun aktiviti, saya memang akan buat semai istiqorah lah. Semai istiqorah, saya minta doa parents lah. Tapi saya ada satu niat. Saya kata, ya Allah, kalau setiap kali aku mulakan aktiviti ni tak bagus untuk aku punya iman, aku punya agama, kau hentikan sekarang. Jangan sampai aku dah mulakan. Jadi bila saya tak dihentikan ataupun ada apa-apa sign untuk Allah menghentikan saya, masa sebelum saya mula tu, saya ambil sign benda tu ada sebab Allah letak saya kat situ. Jadi saya teruskan. Dan kalau kita dah jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita dah jaga solat kita sebab kita dah buat semua benda yang Allah suruh. Walaupun orang kata benda ni taktikal, benda kena keselamatan. Betul. Tapi siapa yang jaga kita? Siapa yang cipta kita? Benda tu memang kata kalau kita dah jaga Allah, so jangan takut.
Okay, Mas. Seronok Mas. Seronok je dengar orang kata pengalaman yang luar biasa. Yang tak termampu untuk Iza meraihnya. Jadi kita dengar daripada pengalaman-pengalaman yang pakar. Jadi itu dia sikit sebanyak pengalaman yang dikongsikan oleh pendaki-pendaki kita. Tapi kan Cik Umu, mungkin Cik Umu boleh orang kata kongsikan, ada tak bila berita-berita, benda-benda, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi melibatkan risiko sebagainya ni kan mengganggu keyakinan untuk meneruskan apa kata pendakian, buat sukan-sukan ekstrim yang lain. Dia macam melemahkan semangat lah, menjatuhkan semangat. Kalau bab ni sebenarnya saya ada pandangan yang sedikit berbeza lah dengan majoriti dalam hal ni. Pada saya, sekiranya ada orang boleh melakukan satu sukan ekstrim, maka konsepnya jika dia boleh, siapa pun boleh. Tapi jika ada orang yang berpengalaman atau sesiapa pun yang mengalami kecelakaan ataupun kemalangan dalam satu aktiviti, maka sesiapa pun boleh menghadapi risiko yang sama. So dalam hal ni, kita tak boleh terlampau yakin, tapi tak boleh terlampau takut. Pendekatan saya sebenarnya sama seperti yang saya mention sebelum ni. Sebelum saya start satu sukan atau aktiviti, saya akan istiqarah dan doa. Sekiranya baik, maknanya saya akan teruskan. Kalau tak, saya minta Allah halanglah daripada apa cara sekalipun. Ya, lepas tu saya akan buat perkiraan keadaan dari segi persiapan, kita buat pelan berkenaan risiko. Kita senaraikan apa risiko-risiko yang berkaitan dengan sukan tersebut. Atau pelan kecemasan. Kalau terjadi sesuatu, tak kisah sukan mendaki, kayak ataupun paragliding. Jika satu terjadi, apa yang kita perlu buat? Apa pelan persiapan kita? Apa perkiraan keadaan? Dan dapatkan bantuan serta nasihat daripada jurulatih, rakan-rakan yang berpengalaman dalam aktiviti yang kita buat. So kesan daripada berita-berita yang dimentionkan tadi ni membuatkan saya lebih bergantung harap kepada Allah. Bukan kita tak takut, kita takut tapi kita tahu Allah ada. Kita dah minta Allah jaga kita. Dan kita kena berhati-hatilah dalam kata lain, berusaha untuk ambil langkah awal untuk kita meminimumkan risiko-risiko berkaitan kemalangan ataupun kecelakaan masa kita buat aktiviti sukan rekreasi. So dalam apa pun perkara, kalau kita ambil langkah-langkah macam ni, insya-Allah kita boleh minimumkan risiko-risiko yang kita rasa kita tak nak jadi masa aktiviti-aktiviti yang kita lakukan. Okay, tadi macam Encik Umur cakap kan, ada persediaan kena bersedia dari segi macam ilmu apa yang kita perlu buat sebelum masa, kalau cedera apa yang kena buat selepas tu. Sebab saya kan kalau nak mendaki bukan satu benda yang besar kalau orang biasa nak buat. Memerlukan stamina yang memang agak kuat lah untuk orang biasa macam saya. Macam kita pun tak ada lepas lagi. Itu dah orang kata apa, kena ada persediaan. Cik Umur ada nasihat terakhir untuk para penonton? Pesanan saya lah kepada semua wanita yang nak mencuburi sukan ekstrim ni, go for it. Jangan takut, ragu-ragu ke. Jika lelaki boleh, kenapa tak wanita? Jangan takut dengan tanggapan orang ramai lah. Sebab bersukan ni, dia tak menyalahi moral selagi ia beretika. Tak menyalahi agama selagi selaras syariat. Jadi wanita muslimah pula dalam apa juga pilihan sukan lasak dan aktiviti rekreasi, buat persediaan fizikal. Ini yang di-emphasizekan tadi oleh Puan Hanisa. Mental dan saya nak tambah juga kerohanian. Kerohanian sangat penting yang jangan kita abaikan lah. Kita kena ada balance pada semua fizikal, mental, kerohanian kita. Jadi jaga solat, aurat, pergaulan. Sebab aktiviti sukan dan riadah ni tak sepatutnya jadi faktor penyebab lah wanita khususnya lelaki ke daripada lalai untuk memenuhi tuntutan agama dan kewajipan dunia. Saya cuma ada satu mesej yang saya nak sampaikan yang seiring dengan kita menggalakkan penyertaan wanita dalam sukan lasak ni, lelaki ke ataupun sesiapa, saya nak stereotip yang berkaitan dengan jantina ataupun diskriminasi ni dihapuskan lah. Dan kita wujudkan satu safe environment kepada sebab saya nak juga walaupun memang kita galakkan orang menyertai, tapi kita nak juga create safe environment kepada wanita daripada gangguan seksual. Sebab kita masih lagi ramai lelaki yang menguasai sukan lasak berbanding wanita. Jadi safe environment sangat penting. Jadi sebagai pengarah projek Kembara Sekadi Prihatin, saya sentiasa usaha galakkan penyertaan wanita dan sukan ni lah, sukan rekreasi, lasak. Dan melalui sukan rekreasi ni dan lasak ni juga boleh memartabatkan wanita. Saya harap usaha-usaha kami ni, sama ada daripada Kembara Sekadi, NGO sukan atau siapa pun dalam bidang ni mendapat sokongan masyarakat dan juga pada badan kerajaan berkaitan. Dan satu lagi ni penting. Minta maaf ya, tambah masa. Okay. Ini salah faham berkaitan hukum penglibatan wanita dalam sukan perlu dijelaskan, diperbetulkanlah oleh pakar-pakar agama supaya
tak ada lagi perasaan ragu-ragu dekat di kalangan wanita untuk melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan sukan ekstrim ni. Jadi kalau benda ni boleh diperbetulkan, mungkin ramai lagi orang-orang boleh join lah, terutama Majlis Muslimah. Satu perkongsian yang sangat baik daripada Cik Umu. Jadi okeylah, kita nak concludekan sedikit lah daripada perkongsian kita pada hari ini. Pada pandangan Izzah lah pada pandangan Izzah, tak salah pun sebenarnya lelaki ke perempuan ke nak melibatkan diri dalam sukan ekstrim ni. Bagi Izzah, sukan tu untuk semua, tanpa mengira jantina ataupun lah sesiapa saja lah. Dan cuma macam yang ilmu kongsikan tadi, kita kena ada ilmu. Ya. Nak mendaki ada ilmu, nak apa paragliding nak kena ada ilmu. Semua tu perlu sebelum orang kata kita melibatkan diri dalam sukan.